أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Masya-Allah. Bacaan yang amat indah daripada surah Yusuf. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Malaysia Quran Time. Musaadah COVID-19 pada hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, pada hari ini kita melihat kepada pelbagai cabaran yang ada dalam kehidupan kita. Semalam kita melihat kepada surah Yusuf di mana Nabi Yusuf alaihissalam beliau bersama dengan abang-abangnya ya ada cabaran yang tersendiri, beliau dimasukkan, dijatuhkan ke dalam sebuah telaga dan ini amat menyayat hati bagi seorang anak terpisah daripada si ayah dan ini lambang kepada cabaran dalam hidup kita. Inilah yang menenteramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam tahun kesedihan Amul Huzun. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama membaca, memahami dan ingin mengamalkan kandungan isi Al-Quran daripada surah Yusuf bahagian yang kedua. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca daripada ayat 33 hingga ayat 52 pada hari ini. Dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Okey, masya-Allah kita masih lagi ceria dan kita doakan Ustaz ya. Tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah ceria gembira ya bersama dengan anak, pasangan dengan Al-Quran kerana Al-Quran inilah sebagai hidayah Ustaz ya. Hidayah untuk mengulit kepada ataupun memberi pedoman ketika kita dalam kepayahan. Maka Ustaz, kita nak mulakan program kita pada insya-Allah hari ini dengan membaca Ummul Quran dahulu insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memohon pada Allah SWT, Allah memberikan perhatian kepada kita, ya, memberi kasih sayang Ustaz ya kepada kita dengan bacaan surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita ulang paling kurang 17 kali sehari. 17 kali ya untuk kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengikuti kepada sirat, jalan kehidupan, lifestyle, akhlak orang-orang yang telah diberi nikmat Ustaz ya. Di kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang syahid dan juga orang-orang soleh Ustaz ya. Baik. Jadi pada hari ini ya kalau semalam kita berbincang, kita melihat pada babak di mana Nabi Yusuf bersama ayahnya ya, Nabi Yusuf bersama abangnya dimasukkan ke dalam telaga ya, telaga buta, jub ya istilahnya. Kemudian diangkat, dijual dengan harga yang murah. Dijual dengan harga yang murah tuan-tuan. Cuba bayangkanlah tuan-tuan ni kalau kita ini bukan dibayar gaji murah, dijual. Dijual ni maksudnya tak dapat lah ni, tak dapat gaji lah ni kan. Ini adalah cabaran yang tersendiri ya. Kita harapkan tidak berlakulah pemerdagangan manusia. Ini sekarang isu di peringkat dunia ya tuan-tuan. Untuk kita sama-sama hargai, sebenarnya ia pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dijual dengan harga yang
disebut darahim ma'dudah. Ma'dudah. Beberapa dirham yang boleh dibilang. Harga yang murah. Ya. Jadi ini adalah satu cabaran yang tersendiri yang kita harapkan tuan-tuan, keperitan Nabi Yusuf ya dibuang oleh abangnya itu, kemudian pula dijual dengan harga yang murah, diangkat pergi kepada rumah yang selesa, Mesir, ya? Tapi rupanya digoda pula, disalahkan pula sebagai orang yang menggoda, membuat sesuatu onar ya. Maknanya antara kemuncak ujian Nabi Allah Yusuf ialah digoda. Dan diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik lagi berpangkat. Sebab saya teringat satu hadis Nabi SAW, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Betul. Di antaranya pemimpin yang adil dan sebagainya. Antaranya disebut ialah seorang lelaki bila diajak berzina oleh seorang perempuan yang disebut yang berpangkat wajamal, lagi cantik. Lalu dia kata inni akhafullah. Kalau kata Nabi Yusuf itu ma'adzallah. Maknanya terbukti Nabi Allah Yusuf berkata aku takut kepada Allah. Disebut para ulama Nabi Allah Yusuf akan mengetuai antara golongan-golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak berdasarkan hadis tadi. Baik. Di itu perkara yang kita boleh belajar tuan-tuan ya, daripada hari semalam, dan pada hari ini kita nak melihat babak seterusnya bila dah disalahkan walaupun tak salah ya, pasal yang berkuasa pada waktu itu Al-Aziz ya, dia nak menjaga nama dia, dia kenakan Nabi Yusuf, dan perkara ini juga berlaku pada zaman sekarang. Dikambing hitamkan Nabi Yusuf. Dikambing hitamkan ya, dan perkara ini akan banyak berulang dalam kehidupan. Itu sebabnya bagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan adalah ketua, pemimpin daripada surah Yusuf ini, ingatlah jangan sampai kita menjadi orang yang mengkambing hitamkan ya, mengkambing hitamkan orang yang tak bersalah ya. Jadi di situ Ustaz, kalau kita nak tengok apa Nabi Yusuf buat ya bila dah sampai ke penjara, dah kena jadi kambing hitam tersebut, adakah Nabi Yusuf ni tension ataupun dia marah ataupun dia pergi tumbuk orang dalam penjara? Jom Ustaz kita baca ayat 33 hingga 36 pada kali ini. InsyaAllah sidang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita hayati tadabbur bacaan daripada surah Yusuf ayat yang ke-33 hingga ke-36 untuk kita membaca dan memahami apakah situasi yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Itu daripada ayat 33 hingga 36 kisah Nabi Yusuf masuk penjara. Ya, sebelum masuk penjara itu, ya, Nabi Yusuf menyatakan Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya, penjara itu aku lebih cinta daripada kepadaku mimma yad'unani, daripada aku menyahut seruan daripada wanita-wanita itu. Benar. Ya, wanita-wanita itu yang potong tangan tadi tu, kan, dia kata alah kalau macam itu normal lah. Dia berkata begitu, tapi sebenarnya bagi Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak normal. Ya, apakah ringkasan sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz, ya? Tadi kita baca pendek sahaja. Ini cerita kisah Nabi Yusuf di dalam penjara, ya, masuk penjara, kemudian ada cara Nabi Yusuf ini, apakah perkataan, apakah aktiviti Nabi Yusuf di dalamnya, ya. Maknanya Ustaz, apa nama ni, kita sejak zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah berlaku pemerintah yang sebegini rupa. Ya. Maknanya kalau tamu tak dengar cakap aku, penjaralah kamu. Penjara. Masuk penjara. Terus dihinakan. Rupanya zaman Nabi Allah Yusuf telah berlaku sedemikian rupa. Betul. Nabi Yusuf dikambing hitamkan, dia tak bersalah. Betul. Tapi hebat Nabi Yusuf, mereka ingat mereka dapat memperkudakan Nabi Yusuf. Betul. Tapi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Sebagaimana kita baca tadi, ya Allah, penjara lebih baik untuk aku. Ya. Maka Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Allah Yusuf. Fastajaba lahu. Itu sebabnya tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, ayat 33 itu ada perkataan kaidahun, ya, ataupun kita bercakap tentang kaidahun ini daripada perkataan kaid, iaitu penipuan ataupun perancangan, ya, jangan jahat. Dan di dalam surah Yusuf ni kaidahun ni, kaidakun ni, dia dikaitkan dengan wanita. Itu ada mesej yang besar untuk kita sama-sama ambil, bahawa kita kena berjaga-jaga sesama sendiri, bukannya wanita saja, ya, tapi lelaki pun ada juga yang buat kaid, iaitu kalau makar dalam bahasa Arab ini maksudnya rancangan jahat untuk merosakkan. Tapi kaid ini satu perkara yang kadang-kadang untuk kebaikan sendiri ataupun dia boleh merosakkan diri sendiri, godaan. Dan itu sebabnya Allah menjawab doa Nabi Yusuf pada ayat yang ke-34, dan kemudian kalau kita tengok ayat 35 itu mencabar Ustaz. Iaitu bila bercakap tentang dipenjarakan hatta hin. Hatta hin tu tak tahu berapa lama kena. Ya, itu mencabar lagi tu. Kalau katakan penjara 2 tahun, tahu dah lebih 2 tahun habis. Tapi kalau dipenjarakan seumur hidup, boleh tahan tu. Kan? Tak tahu bila habisnya itu. Dan ini amat memeritkan lagi. Dahlah kena macam-macam tadi, tambah lagi dengan penjara ini yang hatta hin, ini amat perit bagi seorang insan yang muhsinin, yang amat baik. Bukan orang jahat ni, ini orang baik Ustaz, ya. Jadi kita nak tengok bila dah kena begini, ada pula daripada kalangan orang di penjara tu dia kata ada mimpi, kan. Dia mintalah tolong kepada Nabi Yusuf ini. Jadi mari kita tengok kepada apakah perkataan Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yusuf terus menjawab ke ataupun bagi alasan ke? Ustaz, mari kita teruskan dengan bagaimana hal keadaan Nabi Allah Yusuf dalam penjara pula. Betul. Kisah seterusnya dalam pada penjara pula. Bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada ayat 37 hingga 42, tuan. 37 hingga 42. Jom sama-sama kita buka Quran mushaf untuk kita tadabbur ayat yang ke-37 hingga 42. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat yang ke-37 Nabi Yusuf menjawab Ustaz ya. Nabi Yusuf menjawab. Kali ini Nabi Yusuf bukan terus menjawab. Nabi Yusuf bina kredibiliti dia. Dia beritahu dulu dia punya kepakaran dia. Dia kata bukan sekadar boleh beritahu tentang tafsir mimpi, tapi dia boleh beritahu tentang makanan apa yang akan sampai padamu. Ya, ini cara orang bercakap lah ya. Kalau orang bercakap nak ada kemahiran, kita kena orang tanya A, B, kita jawab dulu, saya boleh terangkan sampai Z. Contohnya, itu kemahiran untuk kita membina kredibiliti, dan itulah yang dibuat oleh Nabi Yusuf untuk membina keyakinan orang yang melihat dia sebagai orang yang baik pada ayat 36, muhsinin. Yang dia tengok Nabi Yusuf ni baik, okey, dia tanya, tapi bukan sekadar baik tetapi membina ilmu ataupun menambahkan, memberikan keyakinan kepada orang yang bertanya. Ini juga menjadi dalil bagaimana Nabi Yusuf dipandang mulia dalam penjara sekalipun. Dalam penjara. Sehingga orang-orang yang bermimpi tadi, biasa orang mimpi dia akan beritahu kepada orang-orang yang tertentu dipercayai, tertentu. Maka dia melihat Nabi Yusuf, aku lihat kamu ni orang yang baik. Inna naraka minal muhsinin. Sehingga dia minta Nabi Allah Yusuf untuk mentafsir mimpinya. Betul. Ya, itu sebabnya istilah muhsinin dengan takwa, muttaqin berbeza ya. Muttaqin ni mungkin orang tu baik, tapi muhsinin ini dia baik dengan manusia, orang boleh nampak. Dia berihsan, berbuat baik. Maknanya kebaikan dia, kesungguhan dalam buat baik itu sehingga nampak keikhlasan. Ya, betul. Dan kalau kita tengok pada ayat 38 itu, maka Nabi Yusuf dia nak beri dah bercakap dah ni. Tapi dia bukan bercakap, orang ni minta untuk tafsir. Tapi dia kata, okey, kau dengar dulu. Aku nak beritahu pada engkau tentang millata abai Ibrahim wa Ishaq, ya, tentang jalan hidup Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, dan kemudian bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-39, cakap pula pasal Allah lagi pada ayat yang 40, kemudian pada ayat yang ke-41 barulah masuk topik.
Oh, pada 41 baru dia menjawab. Baru menjawab. Maknanya 3-4 ayat selepas tu dia tak menjawab lagi. Tak lagi. Pasal ini peluang yang Nabi Yusuf gunakan, dia ada kemahiran, tetapi kemahirannya itu dia nak gunakan untuk mengajak orang ke arah Allah SWT. Maknanya dia gunakan power yang daripada dia. Orang dah nak kat kita, maka kita ambil kesempatan untuk berdakwah. Yang inilah yang mesej untuk adik-adik, anak-anak. Kalau ataupun tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan ada kepakaran apa sebagainya, gunakan kepakaran itu untuk mengajak orang, bukan pada kita, bukan pada kumpulan kita, tetapi mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri ihsan ataupun ciri orang baik yang ditunjukkan oleh seorang rasul, Nabi Yusuf alaihi salam. Dan barulah masuk kepada ayat 41 dan ayat 42. 41 tu ceritanya pendek saja dia punya jawapannya, pasal orang pakar ni dia jawab pendek je, kan. Dia gunakan masa yang ada itu untuk mentarbiah ya kepada orang di dalam penjara. Nak ceritanya dalam penjara pun boleh berdakwah, Ustaz. Maknanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dikurung, dikeranti dalam penjara, tapi ambil kesempatan untuk berdakwah. Mana kita hari ini baru keranti, baru kena kurung dalam rumah sendiri, bukan dalam penjara. Kan kadang-kadang ada yang tak tahan dan sebagainya. So sama-sama kita tengok surah Yusuf, bagaimana Nabi Allah Yusuf motivasi. Dalam penjara pun sempat nak berdakwah dan ingat kepada Allah Taala. Masya-Allah. Gunakan apa kemahiran yang ada ya, bagi ibu-ibu, gunakan sambil dia masak makanan yang sedap tu, sambil itu bercakap dengan anak ataupun si ayah ya. Ada kemahiran anak nak belajar komputer, sambil itu okey solat ikut on time, okey. Itu kaedahnya. Kaedah bila orang dah nak kat kita, contoh Nabi Yusuf, orang mengharap kepada dia, dia ambil kesempatan untuk dakwah. Mak ayah juga begitu. Mungkin anak kita perlukan kita, nak duit kita. Sebelum bagi duit tu, kita mak ayah ni boleh pesan anak, jaga solat, pilih kawan yang baik, tutup aurat dan sebagainya. Satu kesempatan dakwah. Itu kesempatan ya. Jadi itulah yang dimaklumkan pada ayat 41 dan sampai ayat 42 itu, selepas dah beritahu Nabi Yusuf tahu bahawa ada salah seorang yang akan selamat. Seorang lagi akan disalib ya. Jadi yang selamat itu di sinilah yang berlakunya sesuatu. Dia kata tolonglah ingatkan pada bos kamu tu, pada raja nanti, beritahu kebenaran, selamatkan aku, kan. Tapi rupa-rupanya si yang selamat tadi tu dia terlupa. Dan di sini Allah highlightkan seronok terlepas. Terlupa dah nak pesan kawan dia, pesan dalam penjara. Nanti kalau kau dah lepas, beritahulah kat raja. Pengampunan ke apa, kan. Dia terlupa. Dia dah seronok lepas. Dan tapi hebat tafsir Nabi Allah Yusuf alaihissalam terbukti. Betul apa yang ditafsirkan. Ini sebahagian salah satu daripada mukjizat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf dah menjawabnya ya, terbukti, dan akhirnya keluarlah ya. Tapi di-highlightkan pada ayat 42 tuan-tuan, asy-syaitan yang menyebabkan si pemuda yang lepas tadi itu terlupa. Ya, jadi nak ceritanya apakah perkara yang boleh kita belajar tazakur daripada ayat 42 itu? Syaitan ini tidak pernah terlupa untuk melupakan kita ke arah kebaikan, Ustaz ya. Tak pernah melupakan. Kita je kadang-kadang terlupa syaitan, ya istilahnya apa? Pelanduk terlupa perangkap. Tapi perangkap tak pernah terlupa pelanduk tersebut ya. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam hidup kita ini. Kalau nak buat kebaikan, ada musuh yang akan menyebabkan kita rasa tak bersemangat, rasa macam alah bosanlah. Kalau ibu-ibu di rumah ya, ataupun bagi yang sedang bertugas sekarang ini, bila rasa macam lupa sesuatu kebaikan ataupun rasa tak bersemangat ke arah kebaikan, kena ingat bahawa ada musuh yang nakkan, kalau boleh dalam kes ini Nabi Yusuf terus kekal dalam penjara. Dan itu sebabnya apakah yang berlaku selepas itu, inilah babak yang kita nak sentuh ya, yang kita nak tengok. Adakah Nabi Yusuf kekal di situ pasal dah lupa ni ya, yang keluar tu dah lupa, adakah kekal ataupun boleh keluar? Macam mana Allah menyusun perkara tersebut, kita nantikan dalam sambungan pada ayat 43 hingga 45 ya, insya-Allah. Lepas itu 46 hingga 52 untuk sama-sama kita fahami macam mana Allah menyusun ya. Ini basically tak keluar daripada penjara ya, tak keluar, maksudnya kalau dulu kat rumah ni tak keluar lagi ni Ustaz ya, tapi macam mana Allah menyusun untuk sesuatu yang lebih baik. Kita bersambung Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita kembali dalam Malaysia Quran Time
musaadah COVID-19, kita berada dalam surah Yusuf, kita ingin melihat kepada up and down kehidupan yang dilambung ombak oleh seorang insan yang amat hebat, seorang insan muhsinin yang bernama Yusuf alaihissalam, dan kita ingin meneruskan babak penceritaan yang Allah bawakan dalam surah yang ke-12 pada hari ini, apabila beliau Nabi Yusuf alaihissalam sudah pun mentafsirkan mimpi kawannya ini sudah keluar tetapi terlupa untuk memberi recommendation untuk menyelamatkan beliau. Apakah yang berlaku selepasnya? Rupa-rupanya ada satu peristiwa Allah menyusun bagi Nabi Yusuf. Begitulah juga yang Allah susun untuk kita, tuan-tuan. Mari kita teruskan dengan ayat yang ke-43 hingga 45 yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Baiklah sidang penonton yang dimuliakan, sama-sama kita melihat pada ayat yang seterusnya, itulah ayat yang ke-43 hingga 45 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Surahul Azim, ayat 43 hingga 45, pendek saja Ustaz ya. Kita mulakan dahulu, selepas ini kita nak menyambung ayat 46 hingga 52 daripada surah Yusuf. Ayat 43 ini bercerita tentang seorang raja pada waktu itu. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, raja memerintah pada waktu itu berkata, aku melihat 7 lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Pelik sikit tuan-tuan ya. Dan satu lagi 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar, terangkanlah kepadaku jika kamu in kuntum li ru'ya ta'burun. Dia raja ni pasal tahu bahawa mimpi ni kompleks sikit. Ya, kompleks sikit. Jadi dia tanya, dia tak boleh tafsirkan sendiri. Dia tanya kepada malak, kepada orang-orang yang penasihat dia, jika mereka boleh takbir ya. Jadi istilah in kuntum di situ ada sedikitlah keraguan ya, tetapi ya orang-orang sedang ada mimpi, dia tak boleh nak tafsir, dia terfikir sesuatu, jadi mencari orang-orang yang pakar. Jadi apa respon mereka? Kata mereka pada ayat 44, qalu adghatu ahlam. Ini adalah gabungan beberapa perkara mimpi yang kompleks lah. Adghat ini Ustaz ya, sesuatu yang digabung-gabungkan. Kalau gandum tu dicantum-cantumkan itu adghat. Jadi ahlam ini mimpi kosong. Jadi ini jawapan, dahlah raja ni tengah stres ya, kemudian dijawab pula dengan cara begitu ya. Dia kata ini adalah yang hanya benda yang kompleks, kami tak tahu. Dahlah kena stres, jawab begitu. Jadi apakah yang berlaku? Pasal raja stres sangat Ustaz ya. Jadi benda tu dah tersebar, pasal orang pakar tak boleh, jadi orang dah bercakap-cakaplah di negeri tersebut, di Mesir itu, sampai kepada orang yang selamat tadi tu. Ya, pasal dia orang biasa. Tapi bila berita tu dah sampai ke bawah, itu maksudnya berita tu dah menjadi agenda negara. Ya. Maka dia kata pada ayat 45, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahu kepadamu tentang
orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Ya, jadi ini adalah apa yang berlaku dan apa pelajaran yang kita boleh ambil Ustaz. Ustaz nampak tadi 3 ayat itu, apa poin yang kita boleh pasakkan ataupun yang kita boleh nampak sebenarnya? Ya. Kalau kita lihat tadi mimpi seorang raja tadi, ya memang kadang-kadang mimpi itu boleh membawa pada isyarat yang benar. Isyarat yang benar. Maka dia mencari orang-orang di kalangan untuk yang mentakwilkan mimpi itu. Lalu orang-orang yang pernah bersama dengan Nabi Allah Yusuf dalam penjara ingat kembali, baru teringat ada kawan dulu Nabi Allah Yusuf, dia pandai menafsirkan mimpi. Ini orang yang tepat. Maknanya kalau kita nak cerita, kita nak kena cerita kepada orang-orang yang boleh dipercayai. Yang rapat. Dan lebih daripada itu ialah sebenarnya cara Allah nak selamatkan Nabi Yusuf ini ialah dengan hantar mimpi, streskan raja, kemudian si malak tak boleh yang penasihat ini tak boleh nak beri jawapan. Akhirnya berita sampai kepada orang yang sepatutnya recommend. Jadi percaturan Allah itu amat hebat. Masya-Allah. Inilah yang kita nak tengok. Okey, kita tengok Ustaz pada ayat 46 hingga 52 macam mana tafsir mimpi tersebut. Okey. Sama-sama kita baca untuk melihat bagaimanakah solusi, bagaimanakah Nabi Allah Yusuf adakah keluar daripada penjara ataupun dibuka semula fail, kesnya dibuka semula. Sama-sama kita hayati ayat yang ke-46 hingga 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim daripada ayat 46 hingga 52 ya, dalam bentuk kisah ini Ustaz ya. Kalau kisah ini dibawakan pada Nabi yang dalam kesedihan, bagi setengah orang dia tak faham ya, apa kaitannya Nabi Yusuf masuk penjara, kemudian sekarang ni bercerita tentang mimpi. Kemudian kalau ayat 46 tadi tu, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami, apa kaitannya kan. Tapi kalau kita tengok percaturan Allah itu ya, percaturan Allah itu dengan raja bermimpi, penasihat tak boleh bagi jawapan. Kemudian terdengar oleh rakyatnya yang menuang arak tadi tu, khamra tadi tu. Dan dia kata, okey, saya akan jumpa orang itu, saya akan bawakan jawapan, kan. Jadi di sini sebenarnya percaturan Allah itulah yang kita nak belajar daripada kisah ini. Bagi tuan-tuan yang di rumah, bagi semua yang mendengar, kita kena ingat bahawa dalam hidup ini Allah akan up and down kan kehidupan kita. Ustaz ya. Betul. Dia tak akan kita up saja, tak. Dia mesti ada down up down ya. Kalau kita lihat babak seterusnya, babak Nabi Allah Yusuf sedang meningkat grafnya. Sedang naik, sedang up ya. Dia punya apa nama ni, kehidupan Nabi Allah Yusuf. Setelah diuji dengan bermacam-macam ujian, sekarang kita lihat Nabi Allah Yusuf diangkat oleh Allah. Betul. Sedikit demi sedikit. Betul. Jadi apakah yang disampaikan oleh pemuda yang selamat tadi? Ditanya, wahai Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai. Begitu saja dia cara terus dipanggil. Bagi gelaran pada Yusuf, bagi gelaran As-Siddiq ya. Jadi itu satu sesuatu sifat yang sudah ada pada Yusuf, dikenali ketika dalam penjara. Aftinan fi sab'i baqarat. Jadi pemuda ini dia beritahu sebiji apa yang disampaikan oleh raja. Kalau tuan-tuan rujuk kepada ayat yang 43 itu, mimpi yang disampaikan oleh raja Ustaz ya, sama dengan ayat 46 tadi. Ayat tu diputus tik sekali lagi, diulang sekali lagi. Betul. Nak ceritanya ialah bab mimpi ini, yang utusan tadi tu, yang selamat tadi tu, dia tak ada ubah-ubah, tak ada pula cakap lembu itu lembu biasa-biasa kan. Dia tak ada ubah. Sebab dia berkait dengan mimpi. Berkait dengan penafsiran. Kalau kita ubah dia punya jalan cerita dia, maka ubahlah tafsiran. Habislah dia punya tafsirannya. Jadi ini yang kita nak ceritanya tentang dapat maklumat sebenarnya kan. Zaman sekarang ni kita ada maklumat, kita beritahu yang seadanya sahaja, jangan ditambah-tambah, dibawang-bawang hiris apa sebagainya. Jadi akhirnya daripada perkara yang baik boleh jadi tak baik. Betul. Ya. Jadi ini satu pelajaran yang boleh kita ambil. Dan seterusnya pada ayat 47 itu terus ya. Dan sebelum tu ayat 46 di hujung itu, arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Cara bercakap utusan ini ialah agar aku boleh keluar nanti beritahu pada manusia agar mereka mengetahui. Paling kurang ada dua pendapat. Satu, agar raja tahu kelebihan Yusuf. Yang keduanya, agar raja dan masyarakat tahu kebenaran Nabi Yusuf itu tak bersalah. Jadi banyak, ada beberapa pendapat di sini. Tapi nak ceritanya ialah apa tuan-tuan? Pelajarannya ialah bila kita nak melaksanakan sesuatu, kita kena tengok benefit. Apa manfaat daripada yang kita buat. Tuan-tuan duduk di rumah baca Quran ni, okey, kena terangkan sikit pada anak manfaatnya apa, agar dia tak adalah rasa macam baca Quran ni dah tak faham bagi sebahagiannya ya. Tetapi kita tahu bahawa tak faham pun dia ada barakah. Dengan Quran ini kita kalau faham sikit-sikit, Allah bagi kefahaman dan hidayah kepada kita. Baik. Jadi kata Nabi Yusuf menjawab ya. Ini jawapan pengurusan ekonomi di dalam surah Yusuf tuan-tuan ya, 47. Dia berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa ya. Sinin da'aba. Da'aba ini maksudnya bersungguh-sungguh berterusan 7 tahun. Mesti produktiviti ditingkatkan 7 tahun ya, sampailah kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu membiarkan ditangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi kena buat saving ya, kena buat saving, kena buat simpanan dengan syarat mesti 7 tahun bersungguh-sungguh. Semua rakyat Mesir bersungguh-sungguh. Itu ayat 47. Ayat 48, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit. Istilahnya dekat sini ialah sab'a sinin da'aba ya. Pada ayat yang seterusnya itu sab'un shidad. Satu keadaan yang amat-amat dahsyat ya, amat-amat dahsyat. Yakulna ma qaddamtum ya, iaitu kita akan makan apa yang ada, illa qalilan mimma tuhsinun. Itu fasa kedua. Jadi fasa pertama, bekerja bersungguh-sungguh, produktiviti ditingkatkan dan buat simpanan. Ya, buat simpanan tu termasuklah gandum tu jangan dicerai-ceraikan, kena maintain pada dia punya tangkai dia. Maksudnya itu ada kaitan dengan mimpi tadilah.
Yang fasa kedua akan berlakulah kemarau, akan ada peristiwa syidad, sesuatu yang amat dahsyat, ya, sab'un syidad, maka makanlah daripada simpanan. Dan kemudian pada ayat yang 49 itu akan datanglah pada waktu itu, iaitu di mana manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras anggur. Maksudnya waktu ini sudah prosperous. Kembali aman balik semula. Jadi ada 3 keyword daripada ayat tadi tu. Satu, kerja sungguh-sungguh, simpan. Yang kedua, gunakan ketika susah, kerana kita kena predict, kena jangkakan ada masa susah. Dan yang ketiganya, lepas tu Allah akan bagi balik semula, kerana itu adalah kehidupan. Jadi dalam kita Ustaz sekarang ni, sebenarnya kita sekarang ni di masa apa Ustaz? Waktu fasa dalam keadaan kita, kalau dalam istilah ini musim kemarau. Kemarau kita, kita juga kemarau dari sudut cara moden. Cara moden ni kan. Wabak begini. Jadi wabak. Jadi maksudnya apa? Kalau katakan kita dah fasa kedua, maksudnya fasa pertama tu kita kena tanya, kita ni dah buat ke belum Ustaz kan? Begitu. Jadi bagi tuan-tuan, untuk negeri, untuk negara kan, kita dah buat ke yang productivity betul-betul dan kita simpan. Kalau kita dah buat, sekarang ini kita boleh guna balik dan insya-Allah akan majulah ke depan insya-Allah. Tetapi kalau katakan tak ikut fasa ini Ustaz ya, kalau tak ikut fasa ini, macam mana pula kalau katakan saya sekarang ni saya dah susah, sebelum ni tak pernah saving kan, lepas ni macam mana? Kalau kita ikutkan kepada beberapa kajian ya, rupa-rupanya kalau tak buat saving awal-awal, kemudian kita berhutang pula ya, lepas daripada nak habis fasa ini, lepas tu bukan makin prosperous, bukan makin meningkat lagi, dia makin jatuh lagi pasal dia bukan guna simpanan tetapi menggunakan hutang. Itu mesej yang kita kena beri perhatian sedikit ya, kita kena rancang sikit agar jangan berhutang ya. Kalau tuan-tuan, kalau sekarang ni duit limited, kita kena gunalah apa yang ada sahaja, simpan, kalau boleh simpan juga ya, pasal kita tak tahu apakah yang lebih teruk daripada sekarang ini. Kita baru masuk minggu yang ketiga Ustaz ya. Tapi kalau katakan minggu keempat, adakah COVID-19 ni kita tak boleh bekerja apa sebagainya sampai 2-3 bulan macam negara lain, mungkin itu akan menyebabkan kita lagi sengsara. Itu mesej yang kita perlu ambil daripada surah ini. Jadi Ustaz, mungkin kalau di situ kita nampak hebat ya Nabi Yusuf ni. Betul lah Ustaz, kita lihat apa nama ni, ujian Nabi Allah Yusuf bila jatuh diuji oleh Allah, maka bila fasa sekarang Nabi Allah Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizatnya, mampu menafsirkan mimpi. Mudah-mudahan kisah ini juga berlaku kepada kita dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan, dengan kekecewaan, maka selepas ini Allah Taala pasti ada hikmah di sebalik kejadian. Kerana sebab itulah kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada surah Yusuf, kembali kepada kitab Allah. Kenapa? Al-Quran ni kita kena ingat sumber dia daripada siapa. Kadang-kadang kita baca buku, kita seronok buku-buku motivasi dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Tapi kita kena sedar Al-Quran di hadapan kita sampai hari ini adalah untuk siapa? Di manakah sumber Al-Quran ni? Sumber dia datang daripada Allah. Kalau daripada Allah, pasti ia bermanfaat. Pasti dia akan ada faedah untuk kita. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dia memiliki faedah, banyak faedah dan manfaat kalau kita liyadabbaru ayati, mentadabbur, bukan dalam konteks kata kita baca surah Yusuf sekadar mengambil berkat semata-mata, baca. Benar, baca dapat pahala. Tapi kata para ulama, baca dengan memahami bagaimana perjalanan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk kita ambil pengajaran dengan situasi kita pada hari ini. Baik Ustaz, itu sebabnya kita nak sama-sama berdoa agar kita istiqamah ya dengan pelajaran daripada Al-Quran, tadabbur yang Ustaz maklumkan tadi dalam surah Sad, agar kita dapat barakah dan Allah pimpin kita dalam kepayahan kita sekarang. Tak boleh, sebahagiannya tak boleh bekerja, ada yang income tak ada apa sebagainya. Harap-harapnya ini adalah fasa kita betul beramal ya. Maksudnya kita kalau tadi kita kena bekerja sungguh-sungguh, sekarang tak boleh bekerja sungguh sangat pun kan. Harapnya apa simpanan yang ada kita gunakan dengan cara yang berjimat. Harapnya selepas ini ada ada hujan. Ya, ada hujan, ada sinar di hadapan. Ustaz kalau boleh pimpin tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita berdoa, Allah memberi sinar, memberi bantuan kepada keperitan yang ada sekarang, dan kita tak tahu perit lagi tak lebih lagi selepas ini ya, tetapi kita harapkan Allah bantu kita. Mari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim, subhanallahil halim,
سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله والحمد لله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ونعوذ بك ربنا من الوباء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kepada kami keampunan daripada sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bekalkanlah kepada kami kesabaran, ya Allah. Kau anugerahkan kepada kami kecekalan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang berat ini, ya Allah. Narju rahmataka ya Allah. Kami mengharapkan rahmat pertolongan-Mu ya Allah. Kami amat mengharapkan rahmat pertolongan-Mu ya Allah. Wa nakhsha azabak, dan kami amat takut akan kemurkaan azab-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah pada kami ya Allah. Peliharakanlah negara kami ya Allah. Kurniakanlah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Kurniakanlah keampunan-Mu di atas dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau perlihatkanlah kepada kami hikmah di sebalik ujian yang besar yang sedang menimpa ini ya Allah. Wahai Tuhan yang makbulkan segala hajat ya Allah. Wahai Tuhan yang mendengar suara ini ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Anta rabbul musta'an. Engkaulah tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita mengharapkan doa tadi dikabulkan Ustaz ya oleh Allah Subhanahu taala ya. Apakah yang kita sudah belajar daripada ayat 33 hingga 52 sebentar tadi? Paling kurang kita ada 3 perkara yang boleh kita bawa balik ya, kita ingatkan di rumah masing-masing tentang pelajaran ya. Yang pertama yang boleh kita ambil ialah Nabi Yusuf ada kemahiran, digunakan kemahiran itu untuk ajak kepada Allah Subhanahu taala untuk manfaat dakwah menuju pada Allah SWT. Itu yang pertama. Ya, yang pertama kita gunakan kemahiran itu, dan caranya ialah ketika bercakap itu sampaikan mesej kebaikan, membawa kepada orang kepada Allah, dan kemudian barulah kita offer ya, kita tawarkan. Yang pertama. Yang kedua ialah kalau kita nak minta tolong pada Allah dahulu. Minta tolong pada Allah dahulu, bukan pada makhluk dahulu. Sebagaimana dalam peristiwa Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf ada bercakap, tolong ingatkan namaku nanti, tetapi rupanya syaitan melupakannya. Ada susunan Allah di situ,
Tetapi yang pentingnya adabnya ataupun yang boleh kita belajar, kita banyaklah bermohon kepada Allah dahulu, kerana memohon daripada makhluk ini terhad. Manusia boleh lupa, boleh diganggu oleh syaitan. Yang kedua. Yang ketiga, bercakap tentang pengurusan ekonomi di dalam rumah masing-masing, dalam rumah saya, rumah tuan-tuan, di peringkat organisasi. 3 keyword yang perlu kita ingat, iaitu kita kena usaha bersungguh-sungguh untuk simpan. Usaha bersungguh-sungguh untuk simpan. Yang keduanya ialah kita akan belanja. Ya, kita akan belanja dan insya-Allah belanja daripada simpanan itu akan membawa kepada masa yang berkembang ekonomi, berkembang bisnes, berkembang keuangan kita. Sekali lagi kita kena simpan lagi sebahagiannya untuk menghadapi saat-saat kita perit, saat-saat kita memerlukan wang yang banyak. Kaedah simpan ini berkesan kerana apa, Ustaz? Kerana kalau kita berhutang dengan waktu perit kita pergi ambil hutang, maka selepas itu kita kerjanya bayar hutang sahaja, bukannya untuk lebih maju ke hadapan. 3 perkara yang kita belajar daripada ayat 33 hingga 52 ini, moga-moga ini memberi manfaat pada tuan-tuan. Jangan lupa untuk beritahu, share apa yang tuan-tuan tengok pada hari ini. Kalau ada poin-poin yang bagus, type di Facebook, tag kawan, tag TV Al-Hijrah, tag lah ya saya Fazrul Ismail ataupun Ustaz Tamizi. Ustaz ada Facebook ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz ya. Okey, ada di Facebook, boleh tag ya. Harap-harapnya nanti mungkin kalau ada nota-nota yang menarik ya, nota-nota yang menarik yang tag pada TV Hijrah ataupun tag nama saya ya Fazrul Ismail dekat Facebook, kita boleh umumkan nota-nota yang bagus ya, kerana ini cara untuk kita berdakwah menggunakan kemahiran yang kita belajar daripada Nabi Yusuf sebentar tadi. Dan ulangan bagi program pada hari ini adalah pada jam 10 malam ini, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada hari esok bahagian yang ketiga. Kita membincangkan ayat 53 hingga 86 Ustaz ya. Agaknya bagaimanakah kisah seterusnya Nabi Allah Yusuf, bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf untuk sama-sama kita hayati dan Betul. kita contohi. Ya. Dan saya ambil kesempatan sedikit untuk kita ulang balik sedikit bagaimana ketika Nabi Allah Yaqub sampai berita kepadanya anaknya yang kesayangannya Nabi Allah Yusuf yang bermimpi di awal tadi, yang mana Nabi Allah Yaqub pesan jangan cerita, berniat jahat daripada adik-beradiknya untuk menghalaunya ataupun kita berniat untuk membunuhnya lah. Nabi Allah menjawab apa? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Memang sabar itu sukar di permulaan, tapi Allah Taala beri khabar gembira kepada kita bahawa Allah tu berserta bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar sebenarnya dia bersama-sama dengan Allah. Maka dia akan lihat kejayaannya kerana dia bersabar itu. Insya-Allah. Fasabrun jamil, insya-Allah. Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.